بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووالاه. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وحكمة. Kita masih lagi mendengar cerita Nabi Ibrahim AS, salah seorang Rasul Ulul Azmi, Rasul yang mempunyai keazaman yang kuat, perjuangan yang dahsyat, ujian yang hebat. Malah Nabi Ibrahim AS terus diuji dengan sabar menghadapi perjuangan dan bersedia melaksanakan apa saja perintah Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa ini disebut oleh firman-Nya, فَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّي سَيَهْدِينِ رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى قال يا أبت فعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. Dan Ibrahim berkata, sesungguhnya aku pergi menghadap Tuhanku dan dia akan memberikan petunjuk kepadaku. Wahai Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang saleh. Maka kami berikan kepadanya kabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar. Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahawa aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu. Dia menjawab, wahai bapaku, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu. InsyaAllah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Tatkala kedua-duanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya di atas pelipisnya, lambungnya, nyatalah kesabaran kedua-duanya. Dan kami memanggilnya, wahai Ibrahim, sesungguhnya kamu
telah membenarkan mimpi itu. Dan sesungguhnya demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Kami abadikan untuk Ibrahim itu ujian yang baik dalam kalangan orang-orang yang datang kemudian, yaitu kesejahteraan dilimpahkan ke atas Ibrahim. Demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya dia termasuk daripada kalangan hamba-hamba kami yang beriman. Ayat ini mengesahkan ujian daripada Allah kepada Ibrahim alaihissalam. Setelah dinyatakan Ibrahim adalah seorang Islam yang sebenar. Barang siapa yang ingin jadi Islam yang sebenar, contohnya Ibrahim alaihissalam. Apa makna Islam itu? Islam itu maknanya sanggup menjauh diri pada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Apa sahaja Allah Taala perintah, terima. Tak tanya apa hikmatnya, apa tujuannya. Kalau tak tahu tujuannya, tak berikut. Itu bukan Islam yang sebenar. Islam yang sebenar mestilah serah diri pada Allah Ta'ala dalam apa-apa sahaja perintah Allah Ta'ala. Allah Ta'ala uji Ibrahim alaihissalam dengan suatu perintah yang sangat menggerunkan, supaya menyembelih anak kesayangan. Ketika Ibrahim alaihissalam yang sudah tua tiba-tiba dapat anak. Riwayat yang sahih jumhur ulama, anak itu Ismail alaihissalam. Riwayat yang dhaif Nabi Ishaq. Ada juga riwayat itu dhaif. Yang kuatnya Ismail alaihissalam. Ismail ini dipilih untuk lahir daripada Nabi Muhammad SAW. Adapun Ishaq lahir daripada Nabi-Nabi Bani Israel. Yang lebih tepat ialah jumhurul ulama. Anak itu ialah Ismail alaihissalam. Allah Ta'ala wahyukan melalui mimpi. Mimpi seorang Rasul adalah wahyu daripada Allah. Bukan mimpi orang biasa. Kalau mimpi kita ni mengarut, tak boleh ikut mimpi. Kalau mimpi betul pun, banyak kekeliruannya. Kerana jiwa kita tak cukup kekebalan. Dengan sebab itulah seorang bermimpi Nabi SAW. Mimpi Nabi adalah benar. Mimpi Nabi benar. Syaitan tak ada muka Nabi. Tapi kalau Nabi beritahu esok puasa, anak bulan tak nampak, tak boleh ikut. Ulama kata tak boleh puasa. Kerana mimpi orang biasa tak sama dengan mimpi Nabi-Nabi dan Rasul. Tak ada jaminan ditembusi sedikit pun oleh syaitan. Jangan. Ada orang sendiri main mimpi. Ada mimpi yang benar, ru'ya salihah. Mimpi yang betul. Tetapi nak tahu betul bila berlaku baru tahu. Kalau tak berlaku peristiwa, tak tahu dia betul ke tak. Adapun mimpi seorang Rasul adalah wahyu daripada Allah. Kerana jiwa Rasul ni kebal. Tak boleh ditembus oleh syaitan. Allah Ta'ala mimpikan Ibrahim sembelih anaknya, Ismail alaihissalam. Ketika Ismail sudah besar, boleh ikut ayah, boleh tolong ayah. Saat yang paling sayang pada anak. Tiba-tiba Allah Ta'ala perintah suruh sembelih. Kata apa macam ni? Kalau kita agak hukum hudud tak boleh dah.
Duduk ni kat tangan orang curi. Marah kat tangan orang curi. Ini suruh sembelih anak. Ini hebat Ibrahim AS. Ibrahim tanya anak dia Ismail. Yang sudah boleh berfikir. Wahai anak, ayah, mimpi arahan suruh sembelihmu. Ismail kata, buat lah. InsyaAllah. Saya termasuk kalangan orang-orang yang sabar. Saya ikut. Saya sabar hadapi ujian itu. Ismail sanggup juga. Ini hebat. Sebab itulah. Siap-siap semayang Allah SWT. Wala ali Muhammad kama sunata Ibrahim. Wala ali Ibrahim. Kita ulang selawat. Termasuk Ibrahim juga. Ini sanjungan pada Ibrahim AS. Hebat dia. Ismail kata, tak apa ayah, buatlah. Tak kabur ke mak dia, takut mak tak beri kan. Lalu, bawa. Siapa masa pisah dah asah molek dah. Anak dah perbah dah, letak pisah atas tekuk. Tuhan kata, tidak. Bukan nak suruh sembelih sungguh. Ini ujian daripada aku. Kamu sungguh-sungguh serah diri kepada aku. Tuhan kata. Mu ni sungguhlah Ibrahim. Memang serah diri kepada Allah Ta'ala. Apa Tuhan perintah? Ikut. Ini. Hebatnya. Allah Ta'ala angkatkan derajat Ibrahim dan Ismail alaihimassalam. Dilahirkan daripadanya Nabi akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dilahirkan orang yang begitu, Muhammad ni. Nak pilih Nabi akhir zaman ni bukan sebarangan. Diuji begitu rupa. Kemudian pada masa Ismail masih bayi kecil, baru lahir, Tuhan perintah Ibrahim bawa anak dia Ismail dengan ibu dia Hajar, letak di Mekah, tinggal sini. Pergi Mekah tengok kedai, tak ada orang, tak ada air, tak ada apa, tak ada kegai. Kegai, tak tanya, tak ada infrastruktur ke pada orang zaman ni. Elektrik tak ada ni macam mana? Tak ada macam mana? Tuhan tu letak. Hajar tanya nak tinggal sini. Ibrahim kata, ya. Allahu amaraka. Allah yang suruh. Mereka kata, ya Allah suruh. Hajar kata, Allah suruh, ikutlah. Ikutlah. Kalau Allah suruh, ikutlah. Maka terus tinggal. Lepas tu berlaku Allah Ta'ala beri air telaga Zamzam. Allah Ta'ala datangkan kabilah Arab. Berhimpun di situ. Dan lahir daripada Ismail bin Ibrahim. Yang berkahwin dengan Ismail, berkahwin dengan Arab. Juga daripada Sam bin Nuh alaihi salam. Sebab tu orang Yahudi tak boleh kata dia je buat Semitik. Yahudi ni pelawak. Sekarang ni Yahudi duk bangga, dia ni rumpun Sam bin Nuh. Semitik. Manusia lain duk. Ini pelawak bau. Orang Yahudi ni lahir daripada Nabi Yaqub bin Ishaq. Bin Ibrahim alaihi salam. Yaqub berhijrah ke Mesir. Ikut anak dia Yusuf. Yang dibuang ke Mesir, jadi raja di Mesir. Setelah beribu-ribu tahun, barulah lahir Zuriat ratus ribu orang Bani Israel. Ribu-ribu tahun. Sebelum Bani Israel itu sudah ada suku Kanaan, bangsa Arab. Sudah ada bersam. Sudah ada Ibrahim duduk di Palestin. Daripada keturunan Sam. Rumpun Kanaan, Arab juga daripada Sam. Tak boleh. Dia Nabi Nuh, dia ada anak 3 orang. Sam, Ham, Yafid. Jadi manusia yang lahir lepas penetapan, bertiga anak Nabi Nuh. Sam ada bangsa dia, Yafid ada bangsa dia, Ham ada bangsa dia. Kemudian anak-anak Sam, Ham ni kahwin pula, bercampur pula. Jadi macam-macam bangsa. Jadi jangan ikut Yahudi mengarut. Orang Yahudi ni mengarut.
Buat undang-undang lah, tak boleh kecam Semitik, tak boleh macam-macam. Itu semua sesat, ajaran sesat. Jadi balik pada kisah ni, Allah Ta'ala uji Ibrahim dengan ujian yang dahsyat. Ketika Nabi Ibrahim AS memperoleh cahaya mata bernama Ismail, baginda AS berusia 86 tahun. Ketika Nabi Ibrahim AS mendapat putera bernama Ishak, pula baginda berusia 99 tahun. Usia yang sudah tua. Baru Tuhan beri anak. Bini dia pula tua. Dia pun tua. Tuhan jadikan begitu. Ini diuji Ibrahim AS. Lahir daripada zuriat. Mula-mula dapat Ismail, lepas tu dapat Ishak. Ishak ni adik pada Ismail. Nabi Ibrahim AS ialah contoh individu orang yang mempunyai keislaman diri dan istiqamah ikut jalan betul dalam menghadapi kerajaan kuasa besar dunia yang tunggal pada zamannya tanpa menyerah kalah. Baginda AS pernah dihalau oleh keluarga dan negara yang kafir, lalu bermusafir atau berhijrah ke Palestin dan Mesir sebelum baginda kembali bermukim di Palestin sehingga kewafatannya pada usia 175 tahun. Masa dia wafat. 175 tahun. Adapun kerajaan Babylon, rajanya itu dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di alam dunia sebelum mereka menerima hukuman yang lebih dahsyat pada hari akhirat. Ibrahim hidup melahirkan zuriat. Namrud dan kerajaan Babylon jatuh dan tumbang. Walaupun kuasa besar tunggal dunia jatuh juga. Menandai Allah Ta'ala Maha berkuasa. Kuasa besar dunia akan jatuh. Hari ini Amerika akan jatuh, British akan jatuh, Perancis akan jatuh. Yang kekalnya Allah Ta'ala. Cuma orang Islam je. Kepala tak betul. Tak percaya pada Allah Ta'ala. Ini yang berlaku. Duk takutkan mereka, takut kuasa besar dunia. Itu yang berlaku. Ibrahim menunjukkan contoh Islam yang sebenar. Sebab itu Allah Ta'ala berfirman, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. Tidak harus bagi seorang lelaki yang beriman, perempuan yang beriman, bila Allah Ta'ala membuat keputusan, lalu dia buat keputusan yang lain. Tak harus. Allah Ta'ala buat keputusan, kena ikut keputusan Allah Ta'ala. Walaupun sebab nuzul ayat ini berkait dengan Zainab binti Jahshin radhiyallahu anha yang dikahwinkan oleh Nabi SAW dengan Zaid bin Harithah, anak angkat dia. Nabi kahwinkan Zainab binti Jahshin dengan Zaid bin Harithah, anak angkat dia. Anak angkat dia hamba. Asal hamba Khadijah. Khadijah beri hadiah ke Nabi, Nabi merdekakan. Jadi anak angkat. Jadi Nabi kahwinkan Zaid dengan Zainab binti Jahshin. Zainab ini daripada keluarga Nabi. Jadi orang kata keluarga Nabi, keluarga kupu tu salah, tak betul. Bercanggah dengan nas. Ni Tok Said tak dia kahwin orang Tok Said, itu semua mengarut mereka. Ada dalam kitab tak pakar. Itu kitab yang salah. Memang ada dalam kitab. Bercanggah dengan nas. Jadi bila Zaid ni jadi anak angkat Nabi, jadi orang panggil Zaid bin Muhammad. Allah Ta'ala tak boleh. Anak angkat tetap anak angkat. Tak boleh. Untuk menyatakan anak angkat ni bukan anak sungguh. Maka Zaid bercerai dengan Zainab binti Jahshin. Tak boleh hidup balik. Allah Ta'ala suruh Nabi berkahwin dengan Zainab binti Jahshin dengan menantu angkat dia. Malunya korang. Tu kahwin menantu angkat. Malunya korang. Allah Ta'ala buat ni untuk menyatakan hukum. Supaya orang tahu. Hukumnya begitu. Maka Nabi kahwin dengan Zainab binti Jahshin. Keluarga dia jadi Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Zainab binti Jahshin radhiyallahu anha.
semata-mata untuk menatakan hukum Allah. Bila Allah Ta'ala menentukan sesuatu hukum, tak boleh tolak hukum Allah. Sama ada lelaki perempuan yang beriman. Bisa juga hukum-hukum yang lain. Nabi Ibrahim AS dikurniakan zuriat yang meneruskan perjuangan yang panjang secara bertali arus. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Arahan penting kepada seluruh rakyat untuk berperang dengan Rom. Masa itu tak ada tentera rasmi. Tentera ni sukarela untuk pergi berjihad. Yang ramanya, yang rasmi tak ramah. Ni nak berlawan dengan Rom, kuasa besar dunia. Maka rakyat dikerah. Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu keluar menyampaikan ucapan kepada orang ramai yang datang berkumpul di masjid. Dimulakan dengan memuji Allah SWT dan berselawat. Kemudian beliau berucap dengan tegas, Ayuhan nas, inna Allah qad an'ama alaikum bil Islam wa akramakum bil jihad. وفضلكم بهذا الدين على كل دين فتجهزوا عباد الله إلى غزو الروم بالشام. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah telah mengurniakan nikmat kepada kamu sekalian dengan nikmat Islam dan memuliakan kamu sekalian dengan perintah jihad serta melebihkan kamu sekalian dengan Islam sehingga mengatasi segala agama dan ajaran yang lain. Maka hendaklah kamu sekalian bersiap sedia untuk berjihad, memerangi Rom yang sedang menakluk negeri Syam. Fa inni mu'ammirun alaikum umara wa aqidul lahum fa ati'u rabbakum wa la tukhalifu umara'akum litahsuna niyyatakum wa syurbukum wa at'imatukum fa inna Allah ma'al ladzina ittaqu wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya aku akan melantik beberapa orang panglima perang untuk mengepalai tugas ini dan menugaskan mereka untuk memimpin kamu sekalian. Maka kalian taatilah kepada Allah dan jangan sekali-kali menyalahi ketua-ketua sekalian. Kalian harus mengikhlaskan niat kerana Allah. Perbaiki akhlak dan kelakuan kalian. Maka sesungguhnya Allah sentiasa bersama orang-orang yang bertakwa dan beramal baik. Aku akan lantik penglima-penglima ketua tentera. Taat kepada Allah dan taat kepada arahan penglima. Apa arahan dia, kena taat. Kecuali dia suruh minum arak, suruh buat haram, tak boleh lah. Arahan suruh buat apa-apa, kena ikut, wajib. Bilal radhiyallahu anhu diarahkan supaya menyampaikan seruan kepada orang ramai. Lepas bakal bocak, Bilal disuruh sebarkan arahan-arahan ini. Pengajaran. Keputusan tersebut telah diambil secara musyawarah yang menjadi konsep pemerintahan Islam. Semua ahli musyawarah yang disebut sebagai ahli wal aqd dijemput hadir. Mereka adalah dalam kalangan para menteri, ulama, penglima-penglima tentera dan juga pemimpin-pemimpin masyarakat dalam negara Islam Madinah. Arahan ini diketahui oleh sahabat-sahabat yang bertaraf menteri. Termasuklah penglima-penglima tentera yang sudah ada.
termasuklah ketua-ketua masyarakat. Hal yang demikian merupakan arahan Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW yang menjadi amalan generasi awal ketika berlangsungnya syura akan didapati pelbagai pandangan dan pendekatan yang berbeza. Maka Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu akan membuat keputusan mengikut hujah yang paling kuat. Mesyuarat, banyak orang beri pandangan. Keputusannya serah pada Khalifah. Bukan majoriti. Khalifah dia anggap orang yang bijak, yang berhikmah. Bukan majoriti. Orang saya ikut majoriti. Ikut majoriti ini tak. Terpulang pada Khalifah. Menilai pandangan-pandangan orang ramai. Mana lebih baik? Hujah lebih baik. Bukan ikut orang ramai. Orang ramai ni bukan mesti betul. Serah pada Khalifah. Khalifah buat keputusan. Allah berfirman, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum. Walau kunta fazzan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik. Fa'fu anhum wastaghfir lahum. Washawirhum fil amri fa idza 'azamta fatawakkal 'ala Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. In yansurkumullahu fala ghaliba lakum. Wa in yakhdhulkum faman dhal ladzi yansurkum min ba'dihi. Wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun." Surah Al-Imran. Maka dengan sebab rahmat yang melimpah-limpah daripada Allah kepada Muhammad SAW, engkau telah bersikap lemah lembut kepada mereka sahabat-sahabat dan pengikutmu. Dan kalaulah engkau bersikap kasar, lagi keras hati, tentulah mereka lari dari sekelilingmu. Oleh itu, maafkanlah mereka mengenai kesalahan yang mereka lakukan terhadapmu. Dan pohonkanlah ampun bagi mereka. Dan jika bermesyuaratlah dan juga bermesyuaratlah dengan mereka dalam urusan peperangan dan hal-hal keduniaan itu. Kemudian apabila engkau telah berazam sesudah bermesyuarat untuk membuat sesuatu, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang bertakwa, bertawakal kepadanya. Jika Allah menolong kalian mencapai kemenangan, maka tiada siapa pun yang dapat mengalahkan kalian. Dan jika dia mengalahkan kalian, maka siapakah yang akan dapat menolong kalian sesudah Allah? Menetapkan yang demikian. Dan ingatlah kepada Allah jualah hendaknya orang-orang yang beriman itu bersuah diri bertawakal. Sebab turun ayat ini berkait dengan perang Uhud. Perang Uhud. Apabila Nabi mendapat maklumat bahawa bala tentera musyrikin Mekah datang dengan jumlah yang besar daripada perang Badar untuk menyerang Madinah. Lalu Nabi mengadakan mesyuarat dengan sahabat-sahabatnya. Mengadakan mesyuarat. Macam mana nak hadapi musuh ini? Ada pandangan yang mengatakan bahawa kita berperang di luar Madinah. Perang di luar Madinah. Kalau perang di luar Madinah, jangkau kita panjang. Kalau kita tewas, kita boleh undur, ambil langkah lain, lawan balik. Ini pandangan yang pertama. Banyak orang-orang muda, khusus yang tak hadir perang Badar. Nak luar daripada Madinah. Yang kedua mengatakan perang dalam Madinah. Tunggu musuh masuk Madinah. Bila musuh masuk Madinah, kita lawan di lorong-lorong Madinah. Kemudian orang perempuan boleh terlibat melalui jendela-jendela rumah. Semua boleh terlibat berlaku. Lawan celah-celah rumah kita. Suruh dia serang. Serang tempat kita. Macam Gaza sekarang. Israel serang Gaza. Itu taktik lah. Itu cerita lain lah.
Buat cara itu. Pandangan ni disetujui oleh Abdullah bin Ubay, pemimpin munafik. Pemimpin munafik ni senang nak lari, nusuk dalam rumah. Tak ikhlas dia ni, tak ikhlas. Senang nak nusuk dalam rumah. Itu, pitah-pitah kau tu. Ha? Dan akhirnya Nabi membuat keputusan, asalnya Nabi cenderung lawan di Madinah. Bila dengar hujah-hujah orang muda lawan di luar ni, Nabi setuju lawan di luar Madinah. Nabi bersetuju. Dan Nabi buat keputusan. Abdullah bin Ubay membisik-bisikkan kepada orang ramai. Apalah hendak ikut keputusan awal ni. Lawan di Madinah lah. Ha? Tarik balik keputusan ni. Nabi dah buat keputusan lawan di luar Madinah. Lalu orang sahabat jumpa dengan Nabi supaya tarik balik. Nabi kata tidak. Masa tu Nabi dah pakai baju perang. Baju rantai untuk berperang, untuk keluar. Nabi kata bila seorang Nabi, dia buat keputusan, dah buat pakai baju, dia tidak akan menganjak dengan keputusan itu. Tak menganjak. Ha? Kita dah baca itu dalam perang Uhud. Akhirnya setuju keluar daripada Madinah lawan di Uhud. Bukit Uhud ni bukit yang strategik. Dijadikan markas operasi tentera. Dan bukit kecil dekat Uhud tu bukit Romah, pemanah kawal di belakang. Hadap musuh di belakang bukit Uhud. Ha tu. Dalam perjalanan Abdullah bin Ubay 300 orang lari. Tak ikut. Orang 1000 jadi 700. Ini kerja orang munafik. Apalah. Tak ikut keputusan ni lari. Tinggallah 700. Nabi tu berperang. Dan Nabi mengarahkan supaya mereka yang kawal bukit jangan undur. Kali-kali walau apa berlaku, jangan undur. Berlakulah apa yang takdir oleh Allah Ta'ala. Bila berperang, menang. Musuh lari. Dan ada orang Arabnya bila berperang, dia bawa kambing, bawa biri, bawa harta-harta dia. Bila mereka lari, mereka tinggalkan barang-barang berselerok di padang. Tentera yang berperang ni mengejar. Tentera yang kawal bukit, tengok barang banyak ni tak tahan. Orang bawah dia kutik, kena kutik-katik lah. Dah kita menang dah. Ketua dia kata jangan, Nabi dah harah. Rasulullah kata tak boleh hundur, tak boleh tinggal bukit ini. Dah. Turun semacam. Tak ikut arahan. Pengelima, tak ikut arahan. Turun kutik barang. Lalu tentera peninjau Quraisy balik-balik, masa tu dia kafir lagi. Terus memacu kudanya menawan bukit yang strategik dan menyerang tentera Islam. Oknum pusing balik menyebabkan tentera Islam terkepung. Paksalah sahabat mempertahankan Nabi SAW dan berundur di tepi bukit Uhud, ambil atas bukit Uhud, lawan balik dan musuh berundur. Tetapi perang Uhud menyebabkan 70 orang sahabat gugur syahid. Ramai yang luka-luka termasuk Nabi SAW. Nabi luka sama. Quraisy yang duduk depan tu tak berani nak serang. Nabi dah ambil tapak yang malik. Tak berani nak serang. Mereka kata molek dah. Dulu mau menang Badar ni aku pula. Aku pula. Giliran aku lah pula. Jadi Umar kata, lasna sawa. Qatlana fil jannah. Wa qatlakum fil nar. Tak sama. Orang-orang aku yang mati syahid masuk syurga. Orang-orang muak mapuh tu masuk neraka, kata Sayyidina Umar. Sayyidina Umar jawab. Tak apalah. Akhirnya, musuh berundur balik ke Mekah. Sahabat-sahabat 70. Syahid, Nabi juga dapat luka, banyak sahabat luka. Lalu mereka mengeluh. Anna hadha, mengapa jadi begini? Tidakkah kita ni pihak yang betul, pihak Islam? Tuhan jadikan kita pulaknya pukul di musuh ramah mati. Tuhan kata, min indi anfusikum. Sebabnya kesalahan kamu sendiri, kan tak ikut arahan. Sebabnya. Walaupun berlaku begitu, Allah Ta'ala suruh Nabi bermesyuarat.
Bermesyuarat. Walaupun perang Uhud, mesyuaratnya timbul kegagalan itu. Bukan dengan sebab mesyuarat. Tetapi tak ikut arahan. Kuncinya tak ikut arahan, bukan mesyuarat. Mesyuarat molek dah. Sebabnya ada kalangan hak mesyuarat ni, orang ada ikut keputusan dia, tak mau ikut. Itu tak betul. Mengikut Islam, bila mesyuarat, buat keputusan, kena ikut keputusan. Itu dia. Keputusan mesyuarat itu. Maka tuan suruh Nabi bermesyuarat. Di atas dasar ini, Abu Bakar radhiyallahu an mengadakan mesyuarat untuk berperang dengan Rom. Sekarang kita nak lawan kuasa besar dunia. Kuasa besar dunia ni hebat. Kena keluar semua bersedia untuk berjihad. Firman Allah Ta'ala, وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. Dan juga lebih baik dan lebih kekal bagi orang-orang yang menyahut dan menyambut perintah Tuhannya serta mendirikan sembahyang dengan sempurna. Dan urusan mereka dijalankan secara bermesyuarat sesama mereka. Dan mereka pula mendermakan sebahagian daripada apa yang kami berikan kepadanya. Ayat ini mengatakan yang pertama semayang, kedua mesyuarat, ketiga derma. Itu senaraikan. Senaraikan. Mesyuarat dengan derma dengan semayang satu senarai. Ini menunjukkan sebahagian perintah Islam. Mesyuarat adalah ajaran Islam, derma ajaran Islam, macam semayang ajaran Islam. Ini kena faham. Jangan kira ajaran Islam ni semayang, ni mesyuarat bukan ajaran Islam. Tu tak betul tu. Tak betul. Tuan senaraikan. Ini semua adalah ajaran Islam. Yang kita kena faham. Termasuk mesyuarat urusan dunia. Kita mesyuarat. Apabila orang ramai dikerahkan supaya berkumpul, maka kalau Abu Bakar radhiyallahu an menyampaikan ucapannya, beliau memberikan arahan secara motivasi dengan secara paksaan. Perkara yang diucapkan disambut dengan penuh semangat. Semangat tersebut berakar daripada iman yang benar dan niat yang ikhlas sebagai asas kekuatan rohani kepada pasukan tentera dan rakyat. Abu Bakar radhiyallahu an menghantar perutusan sama kepada penduduk Mekah, Taif dan Yaman supaya menyertai jihad bagi menentang Rom Bizantin, Rom Timur yang mengancam Islam, dakwah negara dan umatnya. Arahan sama dihantar. Dihantar kepada penduduk Yaman, penduduk Mekah supaya mereka terlibat sama dalam jihad ini. Ini kerja para agama yang mesti ditunaikan. Tak macam ni, lok orang Palestin je. Lok orang Palestin je berjihad lawan dengan Yahudi. Kena serang, kena teruk. Orang negeri lain tak apa semangat. Kerajaan lah bukan rakyat. Kerajaan tak pakai gawah habis. Tak pakai gawah. Pasal apa? Tak pakai gawah. Kerana kiblat dia semayang di Baitullah. Kiblat politik dia Rumah Putih di Amerika. Kiblat lain. Politik, kiblat kat mereka. Semayang ke Mekah. Buat umrah. Kalau buat umrah, pergi buat umrah mereka. Tapi bab-bab politik ni ikut Amerika. Sedangkan orang Islam ni, tak boleh kiblat kita satu je, Islam. Perjuangan pun Islam, semayang pun Islam, jihad pun Islam, kena Islam. Ini ujian pada orang Islam pada hari ini yang kita kena faham. Baca Abu Bakar kerah semua rakyat ikut sama dalam perjuangan ini. Wallahu a'lam.